Okey, kita tengok soalan pertama. Diberi fungsi hx. Okey, lepas tu cikgu tanya apakah nilai k. So kalau kamu tengok di sini, okey, untuk cari nilai k ni semata-mata itulah bawah itu tak boleh kosong. Okey, bawah ini tak boleh kosong sebab kalau bawah itu kosong, ini tak jadi fungsi sebab ada objek tak ada jawapan. Okay, so apa yang kawan kamu buat, bawah tak boleh sama dengan kosong. Okay, lepas tu dia buat, tak boleh sama dengan kosong. Lepas tu buat algebra aja. Okay, awak dapat jawapan. Okay, ini X tak boleh sama dengan 2/3. Okay, kalau kamu tengok balik soalan ini, cikgu kata X tak boleh sama dengan K. Dan cikgu tanya apakah nilai K. So, kamu jangan tulis K tak sama dengan 2/3. Mana? Kamu tulis K sama dengan, mana? Awak dapat S tak sama dengan 2/3. Soalan kata S tak sama dengan K. So, maksudnya K awak 2/3 lah. Bukan K tidak sama dengan 2/3. Kalau awak letak tidak sama dengan, salah tau. Ini siapa punya jawapan saya tak ingat. Siapa punya? Balkis. Balkis, faham? Faham. Pengiraan tulis tapi jawapan ni bahaya tau sebab soalan ni biasanya 1 mark aja. So kalau jawapan awak salah tak dapat markah. Sebenarnya kaedah awak sudah betul. Okey, cikgu tanya apakah image bagi 4. So 4 ialah objek. Kalau nak cari image punya kita ganti. Okey, awak ganti masuk. Okey, ganti masuk. Kamu akan dapatlah bila kita buat kerja ganti masuk ini belakang ini sebenarnya tak digunakan pun tak digunakan pun. So awak ganti masuk, awak dapat setengah, betul? Okay, lepas tu cikgu tanya apakah objek bagi 2. So maksudnya 2 ini ialah image. Image diberi nak cari objek. Kita ambil tata tanda ini, kita sama dengan 2. Okay, so ambil tata tanda fungsi sama dengan 2. Awak selesaikan dapat 3/2. Okay. Yang tengah-tengah ini kau pakai buat menu lah pun boleh. Kalau siapa tidak mampu buat menu ini, awak sebenarnya boleh tekan calculator, calculate untuk dapat jawapan dia. Tapi syaratnya tulis ini dulu. Jangan tak bagi saya jawapan aja. Tulis ini dulu, baru tulis jawapan. Dan sangat penting kena cakaplah 3/2 ini ialah apa. Okay, X sama dengan. Sebab ini X. Boleh kan? Okay, so soalan 1 tak ada masalah kecuali main sikit lah masalahnya. Okay, soalan 2. Ada masalah awak terus tanya kalau tidak cikgu angkat awak faham aja. Okay, soalan 2 cikgu bagi satu graf. Kalau kamu tengok graf ini berbentuk garis. Maksudnya sekarang kalau cikgu nak tanya kodomain ke, domain ke, awak punya jawapan bukan senarai. Awak akan kata dari berapa sampai berapa. Cikgu tengok jawapan kawan betul. Dia mesti dalam keadaan macam ini. So kalau domain ialah kumpulan 1 punya, kita akan baca pasti S paling kiri, paling kanan. So paling kiri 0, paling kanan 7. Okay, betul. Okay, bila cikgu tanya kodomain datang daripada kumpulan kedua, image kita. So kita akan tengok pasti Y kita. So pasti Y yang kita akan tengok ialah paling rendah, paling tinggi. So betul lah jawapan ini ya. Ada apa terus cakap deh. Kalau tidak cikgu go through. Cikgu angkat kawan awak boleh, awak pun boleh Ada apa terus cakap Okey, soalan 3. Kalau nombor soalan terlalu kecil tu awak tengok model Cikgu bagi fungsi G, cikgu bagi fungsi G songsang. Lepas tu cikgu tanya PQ. So soalan jenis ini, okey, walaupun dia sudah bagi kita fungsi G, kita cari fungsi G songsang kita sendiri. So kawan kamu mula dengan ini. Dia pergi carilah G songsang. Katakan Y sama dengan dia. Buat sehingga X sama dengan, betul. Lepas tu letak nama fungsi Y ganti kepada X, betul. So ini jawapan kawan kamu tentang G songsang. Tapi soalan kata dia sepatutnya macam ini. So awak bandingkanlah awak bandingkan. Bandingkan jawapan awak dengan apa yang diberi oleh soalan. So kalau nak banding ini, sebenarnya kalau kamu tengok ini adalah 2 sebutan. Satu ialah 3S, satu ialah Q. Yang ini dia satu saja. So sepatutnya benda ini kena diasingkan dululah. Okay, so kawan kamu buat di sini diasingkan. Tolak di atas kita boleh asingkan macam inilah. S/3 tolak Q/3. Okay, betul?
So di sini nak tulis sama dengan pun boleh, tapi sebenarnya kerja kita ialah banding. So macam kamu buat tajuk vektor, so kita banding, cara kita banding yang ada S banding dengan ada X. Yang tak ada banding dengan tak ada. So ini yang ada X punya. Ini yang, kejap So ini yang ada X punya. Ini yang tiada X punya. So yang ada S punya ini ialah S per 3, ini ialah PS. Awak nak tulis macam ini pun boleh. Tapi sebenarnya biasanya orang tak tulis S itu sudah. Kita akan cakap saja 1 per 3 sama dengan P. Maksudnya orang akan terus tulis ini saja. Bila kita banding yang ada S, kita tak ambil S itu. Kita ambil benda di kali dia. So ini ialah 1 per 3, ini ialah P. So tak payah selesai lah. So dapat jawapan. Yang tidak ada S punya, ini ialah negatif Q per 3. Hati-hati dengan tanda tolak dia. Sama dengan sebelah sini 4 per 3, betul. Lepas tu awak selesaikan. Awak dapat Q awak negatif 4. Cikgu cek jawapan kejap. Betul. Soalan seterusnya. Cikgu pakai kejap. Soalan seterusnya. Mana kertas saya? Sorry. Soalan seterusnya cikgu tanya, apakah G3? So sekarang awak sudah ada fungsi GS yang lengkap lah, iaitu 3S. Sebenarnya boleh ganti masuk sudah. Kawan kamu ganti kemudian pun tak apa. Atau awak boleh terus tulis sudah. Ini ialah 3S tolak 4. So sekarang cikgu tanya G3. So kamu kena fahamlah 3 ini ialah objek. Kerja kita ganti. So itulah objek yang awak ganti masuk. Ini objek. Ini objek. Awak ganti masuk, awak kira. Betul jawapan dia. 5. Kemudian 3C cikgu tanya G songsan G3. Cikgu kocu kawan kamu punya dulu. Nanti cikgu terang sikit. So mula-mula kawan kamu gantikan dia peringkat puak dia. Soalan ni berapa cara puak dia. So kawan kamu puak ini dulu. Dia cari dulu apakah G3. Sebenarnya tak payah cari sudah. Awak sudah cari di sini kan? Tapi kawan ini lupa. Dia pergi puak semula. Tak apa. Tapak juga nombor yang sama. 5. Lepas itu dia ambil G songsang dia. G songsang ada di atas ini. PS tanpa 4 per 3. Di mana P kita tahu ialah 1 per 3. So dia pakai ini, dia masukkan objek dia 5. So dia dapat 1 per 3, 5 tanpa 4 per 3. So dia kira dia dapat jawapan ini. Ini cara kawan kamu buat dia. Soalan ini ada berapa kaedah? Satu lagi kaedah ialah awak pergi cari dulu apakah G songsan G. Tapak fungsi baru itu. Maka baru pergi kepada langkah kedua, terus ganti masuk. Pun boleh. Pun boleh. Macam yang ini, dia buat 2 kali lah. Mula-mula masuk ke dalam G. Dapat jawapan G, baru masuk ke dalam G songsang. Boleh. Ataupun awak cari dulu apakah fungsi kubahang ini, baru ganti masuk. Cara yang paling cepat dia, sebab soalan ini sebenarnya ada perangkat sikit dia. Kalau kamu tengok G songsang tarak G. Ini sifat fungsi songsang. Kalau awak darabkan fungsi songsang dengan fungsi, sebenarnya tak payah buat. Jawapan dia sama dengan objek itu semula. Kalau kamu tengok nota semalam, cikgu rasa cikgu ada terangkan. G songsang bila kali dengan G, 2 fungsi. Kalau fungsi darab dengan fungsi songsang, tak kisahlah siapa depan, siapa kemudian. Mungkin macam ini. Mungkin macam atas. Janji kita ambil fungsi, kemudian fungsi songsang dia, lepas tu kita buat fungsi gubahan. Jawapan dia sentiasa ialah X. Sentiasa ialah X. So lepas itu bila awak tanya saya, bila soalan tanya apakah G songsang G untuk apa? Untuk 3, maka jawapan saya kan di 3 kepada ini. Habis. Ini jawapan dia. So sebenarnya soalan 3C, kalau awak nampak dalam exam soalan ni 1 mark aja. Memang tengok tahu.
Tengok tahu. Tapi tak ada masalah. Kita tengok tak tahu, kita pergi buat langkah demi langkah pun tak apa. Awak tengok jawapan serupa saja. Jawapan serupa saja. Jawapan serupa saja. Hanya siapa kalau nampak apa yang dia nak uji tu, dia cepat sikit lah. Dia tak pergi buat lah. Dia terus tahu, oh jawapan dia ialah S. So saya ganti 3 kepada tempat itu, dapat dia balik. Boleh ya? Sekejap. Siapa Om? Macam ada bunyi bising kan? Datang dari mana bunyi bising tu? Ya. Okey, kita tengok soalan 4. Soalan 4, cikgu bagi satu graf. Tapi kalau kamu tengok, fungsi kali ini tak lengkap. Ada satu nilai C tidak diberitahu. Lepas tu cikgu kata dengan keadaan C ialah pemalar untuk domain negatif 2 sampai 3. Okey, soalan saya tanya apakah nilai C? Apakah nilai C? So kalau kamu tengok di sini, sebenarnya dia bagi 3 pasangan objek image kepada kita. Dia bagi kita, dia bagi kita 3 tapi tak lengkap. Kalau ini, dia bagi objek negatif 2 tapi image tak tahu. Kalau ini, okey. Kalau ini, dia bagi objek 3, image tak tahu. Oh, sorry. Sebenarnya satu saja dia bagi kita, iaitu tempat ini. Tempat ini, objek dia ialah 2, image dia ialah 0. Kalau kamu susah nak tengok objek image tu, baca koordinat dia. Tempat ini kan 2, 0. So yang pertama itu objek, yang belakang tu image. So nak cari C, kena pakai inilah. Okey, cikgu tengok apa kawan kamu buat ya. Okey. So kawan kamu pun ambillah yang cikgu cakap objek ialah 2. Okey. Cara tulis pelik sikit Objek ialah 2. C kita nak cari dan kita tahu image kita ialah 0. Okey. Ini siapa punya kerja? Ferisha. Ferisha. Kenapa modulus hilang? Tersilap. Okey, nasib baik soalan ini dia sama dengan 0. Sebab modulus, okey katakan ya, modulus apa-apalah katakan modulus 3S tolak 1 sama dengan 4. Macam mana saya nak pindahkan modulus ke sebelah kanan? Pindahkan modulus kepada 4. So macam mana? Jadi macam ini? Bukan. Modulus kalau pindah tak apa-apa. Boleh, Risa? Tak ingat lah cikgu. Okey, tak apa. Siapa ingat boleh tolong Frisa kejap? Modulus kalau pindah ke sebelah sana tak apa-apa. Positif, negatif. Positif, negatif. So maksudnya di sini awak akan jadi ada 2 jawapan. Untuk hilangkan modulus ini ada 2 jawapan. Satu dia sama dengan 4, satu lagi dia sama dengan negatif 4. Nanti awak selesaikan dapat 2 jawapan. Okay. So modulus tak boleh buang sesuka hati macam itu saja. Tapi soalan ini awak terselamat sebab nilai cikgu di sini ialah 0. Positif 0 juga 0. Negatif 0 juga 0. So itu yang menyebabkan awak masih dapat jawapan yang betul. Tapi dari segi konsep cikgu akan kata salah. Accidentally awak dapat betul. So penulisan dia sepatutnya macam ini Modulus 3, okey kita gantikan objek kita. Tolak C, modulus sama dengan 0. Okey. Lepas itu kalau kamu kata okey cikgu saya nak buang modulus, pulang kepada kamu lah. Awak nak buang-buanglah. Okey. Awal ganti 2 kemudian pun tak apalah. Nak ganti 2 kemudian pun tak apa. Ataupun biasanya orang sekali ganti sebab soalan ini cikgu bagi objek dan image serentak kan. So kalau boleh sekali ganti. Objek pun masuk, image pun masuk. Sebab dia datang dalam pasangan. So cikgu akan galakkan kamu sekali masuk. Jangan macam ni. Mula-mula masuk image. Lepas tu baru masuk objek. Elakkan sekali masuk. Walaupun jawapan dia betul. So penulisan yang lepek kemas. Benda ini dalam exam cikgu tak tolak markah awak. Hanya cikgu nak ajar awak penulisan yang lepek kemas. Awak pun buatlah. Macam ni sama dengan 0 boleh tulis di depan ataupun nak tulis di belakang, itu okey, itu tak ada masalah. Nak depan ke nak belakang sesuka hati awak.
Macam kamu jenis tak suka pindah ke kiri punya, awak boleh tulis macam inilah. Okay. So lepas tu awak pun pergi buat, okay, 6 tolak C modulus sama dengan kosong. 6 tolak C sama dengan kosong. Lepas tu C sama dengan 6 ataupun 6 sama dengan C. Jawapan memang betul. Hanya penulisan ini kurang sikit ya. Okay, lepas tu cikgu tanya, apakah julat nilai S dengan keadaan GS ini kurang daripada 3? GS ini kurang daripada 3. So kita kena tahu yang dia bagi ini, kalau kamu tengok 3 ini di luar. So yang dia bagi ini ialah image. Yang dia bagi ini ialah image. Kalau kamu tengok graf ini, sebenarnya awak tak nampak 3 di mana kan? Okay, so apa kawan kamu buat? Okay, julat. Bukan cara ini buat ya. Sebenarnya soalan ini kalau kamu nak jawab ya, kamu nak jawab bukan pakai cara ini. Okey, cikgu beritahu dulu cara ini apa masalahnya Okey. Okay. Ini bukan cara yang sepatutnya lah. Okey, tapi cikgu beritahu kalau buat ini kenapa tak boleh. So, okey, boleh mula-mula awak ambil GS kurang daripada 3. Okey, C itu ialah 6 awak masukkan. Okey, awak masukkan. Kalau awak nak buat macam cikgu katalah modulus, okay? Modulus ini kalau kita nak buat, memang kita kata jadi tanpa tolak. Tapi masalah simbol nak letak macam mana? Kita tak boleh letak macam ini. Ni, kita tak boleh letak macam ini. So modulus kalau nak pindah ke sebelah sana, kita sebenarnya tak dapat buat untuk ketaksamaan. Kalau sekarang soalan ini ialah sama dengan boleh. Kalau soalan ini ialah lebih kecil ke, lebih besar ke, di mana dia melupakan ketaksamaan, kita tak boleh buat kerja macam ini Sebab kita tak tahu simbol apa nak letak di sini. Sebenarnya boleh buat tapi tak ada dalam sukatan kamu. So cikgu tak ajar benda ini boleh buat tapi tak ada dalam sukatan kamu. So cikgu akan ajar kamu dengan cara tengok jawapan sahaja, tengok graf sahaja So apa yang awak perlu buat ialah awak mula-mula kena cari dulu. Okay, cari dulu. Di mana letaknya 3 dalam graf kita? Di mana letaknya 3 dalam graf kita? So untuk cari dia, okay, cikgu nak tulis di mana? Felicia, cikgu tutup awak punya pagi yang ini supaya ada luangan untuk cikgu tulis So apa yang kita akan buat dia untuk soalan B ini? Soalan B ini dia bagi kita dia kurang daripada 3. So kita perlu tahu kedudukan 3 pada pasi Y kita. Pada pasi Y kita. Di mana kalau sekarang kamu tengok graf, awak tak nampak nombor 3. So awak kena carilah. Okay? So untuk cari 3 ini pada pasi Y, maksudnya dia ialah image kita. So kita ambil fungsi kita iaitu 3S tolak, cikgu terus masukkan nilai C Okey, kita nak tahu waktu dia sama dengan 3, apakah objek dia? Apakah objek dia So kalau kamu buat, baru sekarang kamu buat kerja macam Felicia buat tadi. Ini cikgu boleh cakap macam ini. Sebab kali ini dia ialah sama dengan. Boleh? Felicia tadi jawapan pertama ini berapa 3. Jawapan kedua ini? 1. So maksudnya bila image kita ialah 3, waktu itu X kita sama dengan 3. Kalau kamu tengok dalam graf kamu ada objek 3 kan? So kita boleh label di sini. Okey, cikgu scroll up So maksudnya di tempat ini, bila objek kamu ialah 3, image kamu sepatutnya 3. So maksudnya cikgu tahu tempat ini ialah 3. Sorry Yang biru ini So kita tahu tempat ini ialah 3. Boleh? Bila image awak ialah 3, objek awak juga ialah 3. Dan tadi kalau kita tengok ada satu jawapan ialah 1 kan, iaitu ini.
Ini tempat dia. Okey. So sekarang soalan tanya, apakah julat nilai X? Apakah julat nilai X kalau awak punya image kurang daripada 3? So kalau kamu tengok seluruh gambar raja ini, okey, garis awak di mana waktunya dia punya GS iaitu dia punya koordinat Y dia kurang daripada 3. Tempat ini boleh. Waktu ada di sini, awak punya GS awak ataupun awak punya image kurang daripada 3. Ada orang tak tahu kenapa cikgu highlight kawasan kuning. Farisa faham ke kenapa cikgu pilih kawasan kuning ini? Sebab dia kurang daripada 3. Ya, sebab dia punya koordinat. GS sebenarnya merupakan koordinat Y kita lah. Kawasan ini koordinat S awak kurang daripada 3. So maksudnya untuk jawab soalan ini, apakah julat dia? Okay, dengan keadaan GS awak kurang daripada 3, seolah-olahnya sekarang cikgu bagi satu graf. Okay. Untuk ini 3, di mana kita tengok kawasan ini saja. Di mana kalau daripada pengiraan kita, ini ialah 1, ini ialah 3. So kalau cikgu tanya, apakah julat nilai X? So nilai S paling kecil berapa? Paling besar berapa? Paling kecil? Farisa, paling kecil berapa? 1. 1. Paling besar? 3. 3. Ini ada sama dengan ke tak ada sama dengan? Sama dengan. Ada tak ada, kita tengok ini. Soalan dia kata koordinat Y kamu lah, image awak kurang daripada 3. So bila kurang daripada 3, maksudnya tempat ini kita tak nak. Sebab dia kena kurang daripada 3. So simbol dia tak ada sama dengan. Boleh faham maksudnya? Okey. Mungkin cikgu macam nak bagi kamu faham. Farisa nanti cikgu cari tempat dulu. Cikgu cari tempat tulis untuk saya. Bagi kamu nampak apa beza, apa maksud jawapan ini ya. Kejap. Turun ke? Ya, kamu tengok ini jawapan cikgu Ini jawapan cikgu. Farisa tadi jawapan awak ialah apa Awak ada 2 jawapan kan? Satu ialah 1 dengan 3. kurang ke besar? Jawapan asal awak. X kurang daripada 3. Oh, S kurang daripada 3. Dua-dua kurang. Dua-dua kurang. Ini jawapan awak. Ini jawapan cikgu Okey. So macam mana kamu nak tengok kenapa cikgu kata dia betul salah Okey. Okey, ini. Mula dengan ini dulu. S kurang daripada 1. Farisa bagi saya satu contoh, S dia kurang daripada 1. Kosong. Okey, contohnya kosong. Okey, kosong memenuhi ini kan? Tapi kalau kosong ikut ini memenuhi tak? Tak. So kalau ikut awak, jawapan kosong adalah okey. Tapi ikut saya, jawapan kosong ini tak okey. Boleh? Okey Sekarang awak tengok fungsi kita. Okey, fungsi kita ialah GS sama dengan 3S tolak 6. Sekarang cuba kamu masukkan kosong ke dalam dia dan cari jawapan dia. Dapat 6. Dapat 6 kan? Soalan nak kita punya GS macam mana? Kurang daripada 3. Tapi awak punya sudah lebih daripada 3. Boleh? Kan? Awak punya kosong sebenarnya okey.
Tapi kalau kamu masuk ke dalam ni, dia dapat nombor 6. Nombor 6 ni lebih daripada 3. So, awak boleh nampaklah kenapa cikgu cakap jawapan ini ada masalah. Okey. Okay. Kemudian satu lagi yang cikgu nak terangkan tadi ialah cikgu kata sama dengan tak sama dengan punya. Okey. Cikgu kata jawapannya sepatutnya tak ada sama dengan. Okey. Tapi tadi Fraser rasa ada sama dengan. Mula-mula kan, tak apa. Okey. So, bila dia ada sama dengan, untuk jawapan ini, boleh tak cikgu terima X sama dengan 1? Boleh? Boleh. Tapi ikut jawapan yang sebenar, ikut jawapan sebenar ini, S boleh sama dengan 1 tak? Tak. Tak boleh kan? Sebab dia mesti lebih daripada 1. Dia tak boleh ngangam 1. Okey, sekarang kita cuba masukkan 1 ke dalam fungsi kita. Cuba kira. Sorry ya. Okay. Dapat 3. Dapat ngangam 3. Tapi soalan beritahu kita benda ini kena kurang daripada 3. So, adakah 3 kurang daripada 3? Tak. Tak kan? So, itu sebabnya jawapan ini tidak boleh diterima. Kita terima ini sebagai jawapan terakhirnya. Okay. So, sebenarnya soalan 4B ni bukan jawab dengan cara pengiraan sebab awak tidak erti macam mana nak pindahkan modulus ke sebelah kanan bila melibatkan ketaksamaan. Bila melibatkan ketaksamaan, tak ada dalam sukatan kamu. Benda ni boleh buat, hanya tak ada dalam sukatan kamu. So, apa yang awak buat ialah soalan ni memandangkan sudah ada graf. So, kita tengok daripada graf. Kita tengok daripada graf. Kalau kurang daripada 3, kita ambil yang di bawah dia punya. Kalau lebih daripada 3, kita ambil di atas dia. Sebab dia cakap GS. GS maksudnya kita akan baca pasi Y. So, kalau baca pasi Y, kita akan ambil bawah dia ataupun atas dia. Atas ialah lebih besar, bawah ialah lebih kecil. Maksud saya macam ini. Contohnya, kejap, cikgu ambil contoh lain. Kejap. Maksud saya macam ini. Katakan sekarang kita ada satu graf. Apa-apalah ya. Katakan inilah graf dia. Okey. Cikgu bagi nombor sesuka hati ya. Katakan ini -1, ini 0, ini 4, ini 5, ini -2, ini 4, ini 7, ini 10. Contohnya okey. Kalau sekarang cikgu tanya apakah julat dia, awak tengok kalau cikgu bagi, okey, katakan cikgu kata ini ialah untuk fungsi GX untuk fungsi GX. Cikgu kata untuk GX kurang daripada 4. So bila cikgu kata GX kurang daripada 4, yang kita nak tengok ialah pasi Y punya 4. So kalau pasi Y punya 4, kalau nak tengok kurang, maksudnya kita akan tengok graf di sebelah bawah dia. Okey? Graf di sebelah bawah dia. So maksudnya kalau cikgu buat garis putus, cikgu buat garis putus ke sini, ini tempat yang cikgu nak tengok. Ini tempat cikgu nak tengok. Okey, untuk kurang daripada 4. So cikgu akan tengok, okey, cikgu punya S paling kiri berapa, paling kanan berapa. Di sini tak dapat baca jawapan dia lah. Tapi itu masuk dia. Cikgu akan bacalah paling kiri berapa, paling kanan berapa. Okey, kurang daripada 4. Mungkin sini ada sikit lagi. Sini ada sikit lagi. Okay. Kalau sekarang cikgu nak tanya, apakah julat nilai X? Kalau GX kamu lebih besar daripada 4, maka tempat yang cikgu nak baca untuk ini, cikgu cari 4 pada pasi Y. Lepas tu, lebih besar maksudnya cikgu akan baca bahagian atas. Atas 4 pada pasi Y kita. Lepas tu cikgu akan bacalah. Macam ini dia sebenarnya putus sikit dia. Paling kiri sini, paling kanan sini, tapi tengah-tengah ada putus. Tengah-tengah ada putus. Maksudnya cara cikgu tulis jawapan. Harap tak keluar dalam exam. Katakan ini negatif 0.5. Katakanlah ini nilai cikgu bagi sesuka hati. So untuk nak jawab jawapan untuk warna biru ni, cikgu akan kata paling kiri negatif 1, paling kanan negatif 0.5 untuk garis biru yang pertama.
Okey, untuk garis biru yang pertama, untuk garis biru yang tengah-tengah itu cikgu akan kata paling kiri 0, paling kanan 3. Boleh? Ini jawapan untuk cikgu kata lepek besar daripada 4. Okey. Kalau sekarang cikgu tanya pula, cari apakah julat ataupun apakah kodomen dengan keadaan X saya lepek besar daripada 4. So kalau kamu tengok kali ini yang lepek besar daripada 4 ialah X kamu. Maksudnya awak akan cari di sini. Awak akan cari di sini. Okey, mana 4 dia? Okey. Mana 4 dia? Kalau lepek besar, cikgu akan baca ini. Cikgu baca garis di sebelah kanan. Boleh? Cikgu baca garis di sebelah kanan. Kalau dia lepek besar daripada 4. Okey. Kalau dia nak S lepek kecil daripada 4, maka cikgu akan baca kawasan ini. Iaitu cikgu baca graf di sebelah kiri dia. Di sebelah kiri dia. So bila cikgu baca yang di sebelah kanan punya, okay, cikgu akan tengok paling bawah berapa, paling atas berapa. Okay. Oleh kerana soalan ini cikgu kata lepek besar daripada 4, cikgu tak kata berhenti di 5. So cikgu sebenarnya untuk jawapan ini cikgu hanya akan kata kita punya nilai Y ini kena kurang, atau nilai GS ini, fungsi ini kena kurang daripada 0. Cikgu sebenarnya tak boleh letak nombor negatif 2 di sini. Sebab cikgu hanya kata lepek besar daripada 4. Cikgu tak kata kena berhenti di 5. So maksudnya benda ini boleh sambung. Kalau sambung maksudnya nilai paling kecil tak tahu. So cikgu hanya ada sebelah sini. Kalau cikgu kata S lepek kecil daripada 4, kita akan tengok graf di sebelah kiri dan cara kita nak bagi jawapan kepada kodomen kita ataupun julat kita, kita akan kata paling bawah berapa, paling atas berapa. Tapi sekali lagi kalau cikgu bunyi macam ini sahaja, paling bawah ialah 0, paling atas sebenarnya tak ada sebab bila dia cikgu tak sekat di belakang, benda ini sebenarnya sambung lagi. So tak tahu apakah nilai paling atas, tak nampak pun. So ini kalau soalan keluarlah. Memang kalau macam ini dia lebih rumit punya. Hanya cikgu tengok sudah ada itu, cikgu sekali cakap lah ya. Faham? Tak faham biarkanlah ya. Sebab soalan ini nanti bila awak masuk tingkatan 5, dia ada satu tajuk. Walaupun bukan ajar benda ini, tapi dia ada kaitan. So mungkin waktu awak selepas pelajar tingkatan 5, awak tengok balik soalan ini, awak sudah erti buat. Okay, sekarang mungkin awak akan rasa susah sikit. Susah sikit sebab awak tak berapa biasa lagi dengan taksirkan graf. Nanti bila awak masuk tingkatan 5, okay, kita belajar lebih banyak lagi graf-graf yang ada. Soalan itu awak automatik tahu sudah. Cikgu tak payah ajar sudah. Sekarang cikgu kena cakap sikit lah ya. Okay, kita pergi kepada soalan 5. So ini jawapan dia, tak ada sama dengan. Okay. Okay, lepas tu kita dapat maklumat ini sebenarnya datang daripada graf. Okey, soalan 5. Okey, sempat lagi Okey, soalan 5, tentukan sama ada graf ini adalah satu fungsi ataupun tidak. Okey. So untuk jawab soalan ini awak boleh kata dia bukan fungsi sebab dia ialah hubungan satu kepada banyak, ataupun awak boleh kata okey, ada dalam buku teks kamu Okay, semasa melakukan ujian garis mencancang. Garis mencancang memotong graf lebih daripada satu titik. Sebab kalau kamu tengok cikgu lukis satu garis mencancang, apa-apalah cikgu lukis di sini. Kalau kamu nampak dia potong 3 kali. Lebih daripada sekali. So kalau kita buat ujian mencancang, kita dapati garis mencancang itu potong graf lebih daripada sekali. Itu pun boleh kita pakai alasan dia bukan fungsi. So terpulang kepada cara kamu sebut Kamu boleh sebut macam ini, di mana awak kaitkan dengan hubungan. Pastikan tak salah cakap hubungan ini So hubungan ini ialah satu kepada banyak. Contohnya kalau kamu tengok 3 titik ini.
Dia mempunyai objek yang sama. Tapi dia image ada 3 yang berbeza. So dia ialah hubungan satu kepada banyak. So bukan fungsi. Ataupun awak boleh kata dia bukan fungsi. Alasannya boleh cakap. Semasa melakukan ujian garis mencancang potong graf lebih daripada satu image. Ataupun awak boleh cakap juga, ada berapa cara kita cakap ya? Okay. Awak boleh cakap macam ini juga. Okay. Dia bukan fungsi sebab terdapat objek yang mempunyai lebih daripada satu image. Di sini sebab dia tak bagi nombor, so kita tak boleh cakap objek manalah, objek apa objek yang awak nak sebut itu sebab dalam graf ini dia tak bagi nombor. Kalau dia bagi nombor, kita kena cakap objek 2 ini ada 3 image dan 3 image itu ialah apa. Okay. Tapi soalan ini cikgu tak mampu cakap sebab graf ini tidak ada nilai. Graf ini tidak ada nilai. Boleh ya? So, ada 3 cara awak sebut mana-mana satu okey aja. Boleh cakap dari segi jenis hubungan, boleh cakap dari segi ujian garis mencancang, boleh cakap dari segi tarifan fungsi. Kalau fungsi dia mesti setiap objek hanya mempunyai satu image. Tapi sekarang awak ada objek mempunyai lebih daripada satu image. Ada 3 cara. Pakailah mana-mana satu cara. Kesimpulan awak sama, bukan fungsi. Tapi alasan itu. Okay, ada 3 alasan, bagilah mana-mana satu. Tak payah pula bagi 3 alasan ya. Tak payah. Soalan ni biasanya 1 mark aja. Boleh buat keputusan dan bagi alasan yang betul. 1 mark aja. So tak payah bagi 3-4 alasan dia. Bagi banyak-banyak alasan nanti cikgu tak dapat bagi markah jika ada alasan yang salah. Lagi bahaya. Dia lain sikit macam buat karangan kita bagi banyak-banyak point. Kalau matematik tambahan jangan bagi banyak-banyak sebab bila bagi banyak kena pastikan semua betul. Kalau ada salah habislah. Okey, soalan 6. Cikgu bagi fungsi songsan. Cikgu bagi salah satu fungsi. Cikgu tanya fungsi yang satu lagi. So mula-mula kita cari fungsi salin fungsi songsan kita. Ini ingat, selalu jangan kacau. Langkah pertama jangan kacau dia. Yang kita nak kacau sebelah sini. So kalau kamu tengok G dengan H yang kita ada ialah H. So kawan kamu tulis macam ini. So dia akan nampak ini ialah soalan kena buat katakan. So dia buat katakan sehingga dapat X sama dengan. Lepas tu dia ganti masuk. Yang pentingnya awak dapat satu baris yang langsung tidak ada X. Awak ganti masuk di mana awak masukkan ini di tempat ini dan awak masukkan ini di tempat ini. Tempat S awak. So bila awak masuk tinggal kerja ringkaskan sajalah. Okey, 2 dengan 2 ini boleh potong. Okey, awak dapat ini, awak dapat ini. Tapi 2 dan 4 ini tak boleh potong sebab sini ada tambah. So memang ini jawapan dia. Okay, cikgu cek jawapan kejap. Okey, ya. Ini jawapan dia. Sorry, atas tadi cikgu lupa cek jawapan. Sorry ya, cikgu cek jawapan kejap, lupa cek. Oh, itu silang tak ada. Okey, skema dia salah. Okey. Apa? Okey. Ini Okey, di sini ada tak belakang tu S tak sama dengan apa-apa? Ada tak? Ini siapa punya kerja? Shiking. Shiking, ada tak belakang tulis S tak sama dengan apa-apa tu? Tak ada. Tak ada. Bila ada X kat bawah. Bila ada S bawah. So kalau S di atas tak ada masalah. Kita biarkan je lah. Ini memang jawapan terakhir dia lah. Okey. Aku sambung lagi. Harap hari ini boleh 10 soalan ya. Soalan 7. Okay, cikgu bagi fungsi G, cikgu bagi fungsi H. Lepas tu cikgu sudah bagi objek image untuk awak dia. Okay, soalan pertama cikgu tanya apakah nilai P dan Q. So kalau kamu tengok nilai P dan Q di sini. Q pun ada di sini. Tengok macam kawan kamu buat. Cikgu tengok aja. Okay, kawan kamu gunakan fungsi G.
Okey, fungsi G kata objek ialah negatif 2, image ialah 3. So, masukkan negatif 2 ke dalam sini. Dan ini ialah image. Kita akan sama dengan dia. Okay, kejap cikgu. Sorry cikgu kecil. Kamu tengok soalan sendirilah ya. Sebab cikgu nak kurung bawah. So, objek dia, tak baca ni. Okey, fungsi G. So, awak masukkan ini negatif 2. Dan kita tahu jawapan dia ialah 3. Ini kenapa X balik? Siapa punya kerja? Ada ni. Tak cikgu yang bawah tu macam, yang tu macam ada 2 persamaan. Tapi awak dua-dua ambil daripada G kan? Lepas tu awak sudah tahu dia tak bentuk 2 persamaan sebab kalau kamu tengok kejap malah pen cikgu. Kalau kamu tengok, ini cikgu kata awak bentuk persamaan. Tapi atas tak. Sebab atas itu dia ada sebelah je. Tak ada belakang dia. So sepatutnya cara tulis awak jangan jadikan dia 2 persamaan. Satu persamaan saja. Iaitu P kurungan negatif 2 tanpa Q sama dengan 3. Kalau nak ringkaskan saja. Kalau nak ringkaskan iaitu negatif 2P tanpa Q sama dengan 3. Tapi bukan tulis 2 secara perasingan macam ini. Boleh ya? Okey, lepas tu cikgu ini fungsi hash kan? Okey, fungsi hash. Cikgu salin dulu Fungsi hash S ialah 5/3 S tolak Q. So sekali lagi objek awak 3. Kenapa satu di sini Nanti. Anak panah untuk G itu terbalik. So ini silap lah. Nanti cikgu cek jawapan awak mesti salah. Jawapan untuk 7. Ya. Awak terbalik tau. Sorry. Ini salah sebab cikgu, kamu tengok ni. Anak panah ni. So, 3 baru objek, image, negatif 2 baru ialah image. Boleh Boleh. Okay. Cikgu, kita buat. Okay. So, dia sepatutnya jadi macam ini Kejap kenapa ada 2 baris? Okay. So, sepatutnya, cikgu ambil fungsi GS. Okay. Kita buat bersama-sama sekali lagi ada ni Okey, ini ialah PS tambah Q. So, kita pakai ini dulu. Objek kamu ialah 3. So, kita akan jadi P. 3. 3 tanpa Q. Dan kita tahu image dia ialah negatif 2. So, sama dengan negatif 2. Sama dengan negatif 2. Kita ucap satu persamaan saja. Okay, nak ringkaslah. Tak nak ringkas pun tak apa. Okay. Kemudian untuk HS punya. So kali ini aku tengok anak panah. So 3 ialah objek, 1 ialah image. So kita akan buat macam mana? 5/3. 3. Sama dengan? 1. So kalau awak nak ringkaskan, awak ringkaslah. Tak nak pun tak apa. 9 tolak Q sama dengan 1. Berhati-hati khasnya bila awak punya persamaan ada 9, ada Q. Pastikan penulisan dia boleh nampak beza dia. So, kita akan buat persamaan serentak ke? Selesaikan yang H punya dulu. Ya, okey. Kita selesaikan ini dulu. Tak payah buat persamaan serentak sebab ini memang kita nampak ada PQ tapi sini hanya ada Q. So, kita selesaikan tapak Q dulu. Okey, buat. Awak cakap cikgu tulis. 5 sama dengan 9 tolak Q. Negatif 4 sama dengan negatif Q. So, Q sama dengan? Q sama dengan 4. 4. Boleh Okay. Sebenarnya untuk ini kalau kamu tidak erti buat, awak boleh terus sheet calculate bagi saya jawapan pun okey. Okay. Tak erti ringkas pun tak ada masalah. Awak boleh bagi ini. Lepas tu awak terus tekan kalkulator dan kalkulator boleh bagi awak. Jawapan itu ialah 4. Tengah-tengah ni tak tunjuk pun tak apa sebenarnya. Khasnya untuk siapa yang lemah
algebra punya. Okay. So sudah ada nilai Q, sambung buat. 3P tambah 4 sama dengan negatif 2. Okay, sambung. 3P sama dengan negatif 6. Okay, P sama dengan Negatif 2. negatif 2. So ini baru jawapan yang betul. P sama dengan negatif 2, Q sama dengan 4. Okay. Kita try dari segi anak panah itulah ya. Cikgu pun mula-mula tak nampak. Okay, sekarang B. Cikgu minta ungkapkan bagi fungsi yang memetakan negatif 2 kepada imej 1. Apa nama fungsi awak? Walaupun jawapan sudah salah tapi cikgu tengok pengiraan kejap. Awak namakan dia sebagai HG. Tak betul tapi mungkin sebab masalah yang sama. Sebab tadi awak tak perasan anak panah itu terbalik. Okay. So cikgu buang ini dulu. Okay, kita buat bersama-sama. Kejap. Mana dia? Kejap. Ya, nanti ya. Ini ya. Ini pakai ini ya kan. Okey. Okey. So kamu tengok ini Dia kata ungkapkan satu fungsi memetakan negatif 2 kepada 1. Okey. Negatif 2 kepada 1. Negatif 2 di sini. Nak pergi kepada 1. So di sini memang kita nampak fungsi gubahan. Tapi masalahnya kalau arah ini, apakah nama fungsi ini? G ke? G negatif. G negatif 1, G songsan. Kalau ini? H. H. Lepas tu kalau fungsi gubahan, kita kena tulis macam tulisan Jawa itu. So macam cikgu nak tulis? H, G negatif 1. So sebenarnya soalan ini, dia bukan tanya GH ataupun HG. Dia tanya HG negatif 1. Boleh ya? So kalau salah teka apakah nama fungsi itu, mesti awak buat pun akan salah. Okey, kita buat bersama-sama ya. Kejap. HG negatif 1. Okay, kita buat lah. HG negatif 1. So daripada pengiraan sebelum ini, kita sudah tahu fungsi GX kita ialah nilai P kita negatif 2. X tambah Q tambah 4. Ini GX kita. Okey, dan HX kita, cikgu masukkan nilai ya supaya senang. 5/3X tolak Q tolak 4. Ini yang kita dapat daripada A kita lah. So kalau nilai PQ awak salah, di sini pun awak akan bagi saya nilai yang salah. Tapi masih boleh dapat markah kaedah. Okey, so mula-mula kita nak buat apa? Kena, yang G tu kena jadikan songsang. Okey, so kita cari G songsang dulu So, ruangan cukup ke? Oh ya, ruangan tak cukup. Kejap, hantar ke bawah. Hantar ke bawah. Kejap. Baik, tak nak turun pun. Kejap. Ya, so kita akan buat langkah pertama. Langkah pertama kita cari dulu G songsang Okey, buat. Awak cakap cikgu tulis. Let. Okey, let ataupun katakan let pun boleh, tak apa, PMBI tak ada masalah. Okey, let apa? Katakan Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Okey. Sambung. Y tolak 4 sama dengan negatif 2X. Okey. Y tolak 4 bahagi negatif 2 sama dengan X. Benda ini sebenarnya betul lah. Hanya bentuk ini cikgu akan kata dia kurang ringkas tapi tak apa sebab dia bukan langkah terakhir. Okey, sambung. Kita tahulah G songsang kita ialah apa? X tolak 4 bahagi negatif 2. Negatif 2. Okey, sebenarnya satu cara lagi nak sebut G songsang ini ialah 4 tolak X bagi 2. Okey, kalau siapa tahu, okey. Tak tahu tak apa.
Tak tahu kita pakai ini saja, tak ada masalah. So cikgu akan sambung dengan ini ya. Okey. Siapa kalau tahu kenapa macam ini, awak nak cuba buat dengan ini pun boleh. Jawapan serupa aja nanti ya. Okey, so cikgu sudah cari G Songsang. Lepas tu? Masukkan. Lepas tu jadi. Okey, lepas tu kita buat fungsi kubam tu hash G negatif 1 nanti. Okey. Bawa turun lagi lah ya. Bawa turun lagi supaya senang tengok. Tapi ya untuk memudahkan awak tengok kejap lah. Nanti cikgu padam. So macam nak buat? 5 per 3 4 dalam kurungan 4 tolak X per 2 You nak pakai yang soal ringkaskan punya. Okey, boleh. Tak ada masalah. tolak 4. 4 Boleh Kalau tak erti ni, pakai ini pun boleh ya. Pakai ini pun boleh. So tinggal kerja ringkaskan saja. Kita tinggal kerja ringkaskan. Okey, kita buat bersama-sama. Awak cakap cikgu buat kejap cikgu cari ruangan dulu. Okey. Tak ada apalah, tinggal kerja ringkaskan saja. Okey, macam mana? 5 per 12 tolak 3X per 2 12 tolak 3X per 2 okey, awak darat 2 ke dalam. Okey. tolak 4. Tolak 4. Okey, ini kawan kamu darat ke dalam ya. Okey, betul. Okey, sambung. Cantumkan 2 ini dulu. Samakan pengebut dulu. Oh. Okey, tu. Ini maksudnya per 1 kan? Jadinya 12 tolak 3X tolak 8 Tolak berapa? tolak 8 Okey. per 2. 2 lah. Okey, per 2. Okey, cikgu sambung sini ya. Kalau tidak satu buku surat tak muak ni. Okey. So sambung. 2 sama dengan 5 Kenapa per 2 sama dengan? Oh, 2 pindah ke sini. ke pindah semua. Sini sebenarnya tak tulis dia ialah hash G negatif 1. Hash G negatif 1. Hash G negatif 1. Kalau nak pindah maksudnya ini darat hash G negatif 1. So sebenarnya tak pindah Ini sebenarnya satu ungkapan saja. Dia tak boleh pindah over sama dengan punya. Cikgu tak tulis sebab dia sama dengan hash G negatif 1. So 2 tak boleh pindah ke sini ataupun awak kata cikgu semua pindah. Memang tak boleh pindah. Dia duduk sini aja. Duduk sini aja. Okey. Idea boleh lagi? Dia 5 buat yang bahagi tu. Okey, bahagi. 12 tolak 3X. Boleh ringkaskan tak? 12 tolak 4 tolak 3X per 2. Okey, sambung. 5 darab 2 per 4 tolak 3X. Okey, sambung. Jadinya 10 per Ya, 10 per 4 tolak 3X. Okey, betul. So kita punya fungsi songsan hash G negatif 1 ialah 10 per 4 tolak 3S. Ada pelakan tak? S tak sama dengan apa? Ada tak? Tak ada. Awak X punya tak X di sama sebelah dengan bawah? X tak sama dengan Q berapa tadi? 4 tolak 2 per 3S. 3. 2 per 3? Okey, tak apa seluruh buat. 4 tolak 3S tak sama dengan kosong. Negatif 3S tak sama dengan Negatif 4. negatif 4. S tak sama dengan 4 per 3. 4 per 3. Ini dia. So 4 per 3. Ini jawapan dia. Okay, cikgu cek kejap. Dia punya jawab. Dia punya nama tak betul. Tapi dia punya jawapan sama dengan cikgu. Okay. So itu dia. So kita sempat sampai soalan 7 saja, tak apa. So hari Jumaat kita sambung lagi untuk soalan 8 dan seterusnya. Okay.
Kejap cikgu tengok berapa tak ada orang. Cikgu nak cari orang donate jawapan. Donate jawapan pula. 10 ada orang. Walaupun cikgu saya panggil 2-3 kali tak ada orang. Okey, soalan 11, siapa nak donate? Siapa nak bagi saya jawapan? Salah tak ada masalah, kita belajar kan. 11, siapa nak bagi saya jawapan? Cepat. Elia. Ha? Elia. Seorang pilih satu saja. Bagi peluang kepada kawannya. Sorry. 11 sudah ada jawapan. Nadia, Ida cikgu bagi lain. 12 pun ada jawapan. Okey, 13 Ilya boleh ya? Ilya 13 tak ada jawapan lagi. Okey, 14 ada jawapan. Okey, 15 siapa nak? Cepat. Siapa Ferisha. nak? Okey, Felisa. 16. Betul salah tak ada masalah. Janji kita cuba. 16. Cepat, masa saya sudah habis. Ashikin. Ashikin Okey. 17. 17. Ada 4 soalan tak ada orang. 17, 18, 19, 20. Sekejap, cikgu stop record dulu. Okey, siapa nak 17?